Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Indonesi al-Mandili bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kita, iaitulah kitab Penawar Bagi Hati. Moga-moga pengajian kitab ini akan membersihkan hati kita sehinggalah kita balik bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati kita yang sejahtera dan sempurna. Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tak ada guna harta benda dan anak pinak, melainkan yang berguna ialah hati yang sejahtera. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tutuk siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Last kat mana? Musrat 21 seperti sabar. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, seperti sabar
dan merendah diri kerana beberapa perkara. Pertama, kerana firman Allah Ta'ala. Baik. Jadi sebelum pergi jauh, kita patah balik sikit ke atas tu. Apa yang nak diceritakan daripada tajuk kita ni. Sebabnya bulan sudah tak ada, saya tak datang. Nanti Ustaz Syamil. Itulah. Jadi kita ingat balik apa yang dibicarakan dalam kitab ni. Kemudian dia kata pengarang kitab surat 21 lah. Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung. Maksud jantung di sini qalbun, hati. Hati di sini bukan hati dalam organ badan tu, tapi maksudnya hati yang dikira sebagai batin, yang menggerakkan diri kita nak buat apa, itu panggil hati tu, jantung tu. Jadi dia kata lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela. Jaga jangan sampai jantung kita ataupun hati kita buat satu benda yang dicela, seperti takabur, sombong, dan riak, menunjuk-nunjuk, dan akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji. Kemudian bila kita dah buang benda-benda tak elok ni, maka terhiaslah dengan sendirinya kelakuan-kelakuan yang dipuji syarak, seperti sabar dan merendah diri. Maksudnya begini, kita ni laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim, Allah sebut dalam Quran. Maksud dia sebaik-baik kejadian ialah penciptaan manusia. Manusia ni makhluk yang paling terbaik sekali yang Allah cipta dari kalangan makhluk-makhluk yang ada. Hatta malaikat pun manusia lagi terbaik. Kenapa? Kerana pada manusia itu ada Nabi dan Rasul. Malaikat, sehebat-hebat malaikat, tak ada seorang malaikat pun Allah lantik jadi Nabi atau jadi Rasul, tak ada. Tapi manusia Allah lantik jadi Nabi Rasul. Kemudian tak cukup dengan tu, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Dan sesungguhnya aku lantik kamu semua ni jadi khalifah, maknanya jadi pemimpin, jadi besar. Pangkat manusia ni, darjat kemuliaan manusia ni besar, dengan syarat takwa pada Allah. Baik. Jadi bila dan manusia ni antara lagi dalil atau bukti manusia ni makhluk yang baik, makhluk yang terbaik, kerana manusia dicipta di dalam syurga. Tok kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan di dalam syurga. Tidak ada satu barang yang jelek di dalam syurga, melainkan barang-barang yang sempurna. Maka manusia ni cipta dalam syurga, maka manusia ni barang syurga, barang yang elok, barang yang cantik, barang yang terbaik. Allah tak cipta kita di bumi, Allah cipta kita di syurga. Cuma tanahnya ambil di bumi. Sebab tu kita ada unsur-unsur bumi, unsur-unsur alam bumi. Situ yang jadi masalah sedikit. Lepas tu kata setengah pandangan ulama, orang yang baik berkemungkinan tanahnya dulu diambil daripada tanah-tanah yang mulia, seperti tanah Masjidil Haram, tanah Masjid Nabawi, tanah-tanah yang baik lah. Kalau biasa-biasa lebih kurang adalah baik juga kan, tapi taklah baik sangat, bolehlah tanah berwah kot diambil kan. Tapi kalau memang jahat sungguh, tu tanah kat London tu ambil. Tanah Raub kan, tanah-tanah yang tempat orang buat maksiat. Tu setengah pandangan dah, wallahu alam. Baik. Jadi itu. Jadi bila sifat manusia ni dia baik, cumanya dia diselaputi. Benda macam mana hebat pun kalau tak dijaga kotor. Cawan ni katalah, tak tahulah harga berapa cawan ni, tapi kita katalah contoh harga dia mahal. Bukan beli kat ni Itali. Siapa dia pergi Itali tak tahu. Dia pergi beli cawan ni, satu je pula tu. Cawan ni cawan mahalnya, daripada Itali. Walaupun cawan ni hebat, harganya mahal, jenama terbaik,
Tapi kalau disepuk dalam almari, tak diguna pakai, tak dibersihkan, lama-lama cawan ni pun penuh dengan habuk, kotor. Begitulah hati manusia. Hati manusia ni asalnya baik. Tak ada seorang pun yang jahat. Semuanya baik sebab datang daripada syurga. Kemudian bila dihantar kepada bumi, maka di situlah kena jaga. Bila tak jaga, kotor. Sebab itulah budak kecil yang belum akil balik dipanggil mereka ini golongan fitrah. Maksud golongan fitrah, andai kata takdir kata mati dia masuk dalam syurga, walaupun bapaknya tokek kedai judi, walaupun maknya tokek pusat pelacuran. Mak bapak dia kafir, boh 3 lain terus atas dahi, pakai rantai salib, memang kafir sungguh mak bapak dia. Tapi anak dia tak kafir, melainkan setelah akil balik tengok dia menganut agama apa. Kalau bukan Islam baru kafir. Tapi sebelum akil balik dipanggil fitrah. Takdir kata dia mati, nak akil balik umur sekurang-kurang 9 tahun. Jadi budak ni anak tokek pusat judi, kena langgar dengan bas. Umur 7 tahun balik sekolah darjah 1. Kena langgar, mati dia. Mati masuk syurga, ulama jawab. Mati ke mana pula masuk syurga? Ni anak tokek judi. Bapak dia tokek judi, dia bukan. Dia fitrah. Sebab apa? Semua ni kembali pada asal, semuanya baik kan. Kemudian bila sampai ke bumi, Allah dah bagi akal, Allah bagi dah kecukupan umur, Allah bagi dah kesempurnaan hidup. Kemudian gunalah, sebab tu Allah sebut afala ta'qilun, tidakkah kamu mahu menggunakan akal? Gunalah akal, fikir. Takkan Tuhan bentuk patung kot, takkan Tuhan tu gambar belalai gajah, nak tahan Tuhan gini. Jadi fikir dengan akal. Bila fikir akan membawa kepada kebenaran. Jadi kafir tu salah diri sendiri, tak perlu salahkan siapa-siapa. Jadi begitu juga asal hati kita ni hati yang baik, yang ikhlas, yang sabar, yang merendah diri. Tetapi sebabkan hati tu tak dijaga, maka diselaputi dengan barang-barang yang kotor, maka melekatlah kecelaan yang dicela dalam syarak seperti takabur. Baru jadi sombong. Betul tak? Kita tengok sama-sama. Kita lahir keluar daripada perut mak. Siapa keluar perut mak dia jadi sombong tu? Ada? Keluar tu action tu? Ada? Tak ada. Keluar semua, mana ada takabur lagi? Bila jadi takabur? Bila besar, bila ada pangkat, bila ada jawatan. Macam kita tak jadi rakyat biasa tak kata apa. Bila jadi YB tengok lain macam. Jadi ahli politik sikit, esko apa gitu gini, habis. Tak boleh tegur dah, cakap sikit tak boleh. Dulu kan main. Ni. Jadi takabur tu bukan sifat kita sebenarnya, tapi dia datang kemudian. Bila tak jaga hati. Bila tak jaga hati, benda kotor pun selaput. Sebab hati tak dicuci, tazkiyatun nafs. Satu hari Ustaz Azhar Idrus, dia pergi bertemu, dia ada kuliah di sebelah selatan Thailand, kat Patani. Dululah ni sebelum PKP lagi. Kemudian alang-alang inilah ulama bila pergi tempat orang, bertemu dengan ulama di situ. Maka Ustaz Azhar Idrus pergi bertemu dengan Baba El Sepanjang. Baba El Sepanjang ni ulama Patani yang sangat tawaduk, ulama sufi, ulama tasawuf. Kemudian bersembanglah mereka berdua. Ulama kalau bertemu tak sembang bab bola. Dia sembang bab ilmu agama lah. Dia tanya, Baba sepanjang tanya Ustaz Azhar Idrus, kita ni dah jadi murabbi, kita ni dah jadi orang yang membimbing orang, mengajar orang lain. Jadi persoalannya, bila kita bimbing orang, orang yang kita bimbing tu terbimbing oleh kita, tapi kita siapa nak bimbing? Orang tu yang kita ajar, macam tuan-tuan, saya ajar tuan-tuan silap, saya boleh tegur. Kalau saya silap, siapa nak tegur? Macam itulah ibarat dia. Baba sepanjang tanya Ustaz Azhar Idrus. Ustaz kata, tahu? Tak tahu lah dia kata. Baba El pun keluarkan kitab tasawuf, salah satulah, tak ingat kitab apa masa tu, Hikam ke apa. Dia keluarkan kitab. Dia kata, guru kita dah tak ada, guru kita banyaknya dah meninggal dunia.
Kalau dulu masa kita mengaji, guru lah tegur kita. Tapi guru dah tak ada. Sekarang kita pula ganti tempat dia jadi guru. Kita ajar orang pula. Siapa nak bimbing kita? Adakah kita sentiasa betul? Siapa nak tolong tegur kita? Maka dia pun tunjuk kitab. Dia kata inilah yang bimbing kita, inilah yang tegur kita. Sebab tu jangan berpisah dengan ilmu sampai ke akhir hayat. Lepas tu Tok Guru kepada Tok Guru Siddiq Noh, nama dia Tok Guru Haji Hitam, Pondok Tanjung Bedil Al-Ustaz Dah. Dia pesan kepada Tok Guru Siddiq Noh, dia kata jangan tinggalkan seharian hidupmu tanpa membaca kitab-kitab tasawuf. Dia kata walaupun hanya baca sebaris sahaja. Sebab tu Tok Guru Siddiq Noh dia amal, dia takkan tinggal hari-hari dia, melainkan mesti dia baca kitab tasawuf, sama ada di pondok atau di luar pondok. Kalau kita tengok kuliah-kuliah Tok Guru Siddiq Noh banyaknya menyentuh bahagian-bahagian tasawuf. Dia akan baca kitab tasawuf, kitab Minhajul Abidin, kitab Hikam, Bidayatul Talibin, Qatrul Ghaisiyah, Sairus Salikin, Hidayatus Salikin. Itu semua kitab-kitab tasawuf. Kerana apa? Kerana tasawuf ini ilmu tazkiyatun nafs. Ilmu tazkiyatun nafs ni artinya ilmu yang mencuci hati. Kerana hati ni selek sikit je, kita terlupa nak cuci, kotor dah. Jadi kena cuci selalu. Walaupun ulama dah, ulama lagi bahaya. Sebab dia sangka dia pandai, orang lain tak erti, orang lain bodoh. Habis riak dah situ, takabur dah situ, sombong dengan ilmu. Maka nak kena cuci selalu, cuci selalu. Nak. Sebab macam tadilah kita sebut, asalnya takabur tak ada pada kita. Tapi bila tak jaga hati, takabur tu datang. Bukan salah terima jawatan, silakan. Duk pangkat paling tinggi dalam dunia pun tak ada masalah. Boh pi lah. Tapi bila dia menyerang, maka hati kita kena jaga. Dan ingat, lagi tinggi kita panjat pokok, lagi berhati-hati kita memijak dahan. Kerana kalau tersilap pijak dahan, maka kita jatuh hancur. Kalau baru naik dahan pertama tak apa lagi, terpleot aja. Tapi kalau dah sampai puncak, pokoknya tinggi, kat 50 kaki, tersilap pijak dahan, jatuh, jadi benda kena tanam 7 kaki dalam. Panjat 50 kaki, jatuh 7 kaki dalam, mati terus. Begitulah. Dulu jadi makmum biasa okey lagi. Jadi imam, jaga pula hati kita. Jangan kita rasa kita lebih baik daripada orang lain, lebih bagus daripada orang lain. Kebetulan sahaja aku diamanah jadi imam. Nak apa dah? Gitu saja. Semuanya dalam bentuk kebetulan. Kebetulan pangkat tu dapat kat aku, kebetulan jawatan tu dapat kat aku. Tapi kalau boleh aku tak nak, kata gitu. Tapi sebab diamanahkan, aku cuba buat sedaya yang mampu. Jangan minta jawatan, jangan minta pangkat. Kerana ianya berat. Kata Saidina Umar, orang yang meminta jawatan ni seolah-olah memberikan batang lehernya dengan pisau. Maknanya orang yang ada jawatan ni pisau kat sini dah. Maknanya silap sikit sak. Bukan sak di dunia, sak di dunia. Dunia memang steady, tak ada apa, dia hidup kaya raya. Main lompat-lompat parti pun dia tak ada masalah, kan? Tapi akhirat jawab. Jawab. Kan? Tu. Baik. Mana tadi? Sebut parti hilang tu ayat. Seperti sabar dan merendah diri. Merendah diri sifat kita sebenarnya, sifat yang ada pada manusia. Allah cipta macam tu dah. Merendah diri manusia. Sebab tu lahir-lahir mana ada orang sombong tu, lahir-lahir keluar perut mak, bangun tu diri, tak ada. Semuanya masih lagi terlentang lagi, menunjukkan lemahnya kita. Tak ada siapa. Tapi bila dah besar, Allah beri kelebihan sedikit. Padahal lebih tu pun bukan kita, Allah bagi pinjam. Macam otak kita cerdik sikit, IQ tu cepat sikit, cepat faham. Bukan sebab kita, Allah bagi pinjam. Kawan kita jenis bebal sikit, lembab, payah nak faham, cerita 4 kali tak faham-faham. Tak apa, betul bahagian dia. Kita yang boleh cepat faham ni bukan sebab kita power, bukan sebab kita bagus, Allah bagi pinjam. So Allah tarik balik, satu apa pun tak ingat dah. Bila-bila senang je Allah buat kita terhantuk dinding, hilang ingatan tu, apa pun tak ingat. Boleh je, tak ada masalah bagi Allah.
Tu. Inna dzalika Allahu alai. Macam mana ayat tu? Tak ingat. Sesungguhnya Allah, tidak ada yang payah bagi Allah, mudah segala-galanya Allah nak melakukan apa saja yang Allah kehendak. Tu tak ada apa yang payah. Jadi baik, kenapa nak kena jaga hati? Ni Syekh nak terang dalam kitab ni. Kenapa hati kita nak kena jaga? Pasal yang tadi semua tu. Maka di sini dia kata kerana beberapa perkara. Maksud beberapa perkara di sini, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili senaraikan 5. Ada 5 perkara. Dobek situ dia katanya 5 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang terdapat di dalam hati. Tu masalah ni. Sebab tu hati nak kena jaga. Kalau Allah tak tahu dalam hati kita, tak payah jaga pun tak apa. Tapi sebab Allah tahu, maka hati kena jaga. Bukan jaga zahir je, batin kena jaga. Kadang-kadang kita ni jaga luarannya. Luaran nampak bagus lah, nampak baik, lupanya dalam hati jahat. Kan? Fitnah, benci kat orang, kutuk orang dalam hati ada. Ataupun tengok gaya pada luaran tu macam betul-betul nak perjuangkan Islam, rupanya dalam hati mencintai jawatan pula. Apa nak ada? Nak. Jadi Allah, ingat Allah tahu hati kita, maka kita jaga dalam hati kita. Yang kedua, kerana nak kena jaga hati sebab seseorang itu dinilai oleh Allah SWT berdasarkan hatinya. Kerana yang Allah nak nilai bukan luarnya, Allah nak nilai dalamnya. Macam kita buat ibadat, yang Allah nak nilai bukan sembahyangnya, Allah nak nilai apa hasil daripada sembahyang tu, khusyuk dia tu, kan? Tawaduk, ketundukannya pada perintah Allah tu. Sebab tu sembahyang ni Allah sengaja buat dalam bentuk waktu, dan waktu tu bertempoh. Dari situ Allah nak nilai, bukan nilai sembahyang tu, nilai ketaatan kita pada Allah. Siapa lebih kita dahulukan, Allah atau kerja buat dunia kita? Kadang-kadang kita melambatkan sembahyang dengan sebab nak settle kerja dunia dulu. Kan? Bukanlah memang tak adalah, bukan jadi kafir sebab dia masih lagi sembahyang, cuma lambat. Tapi situ Allah nilai. Satu situ ada beza darjat setiap orang. Manakah orang lebih baik, lebih afdal di sisi Allah? Orang yang awal sembahyang awal waktu dengan orang yang sembahyang lambat waktu. Mestilah yang awal waktu. Situ nilai dia. Sebab tu masalahnya yang dinilai bukan perkara zahir, tapi hatinya tu. Orang yang hatinya begitu taat pada Allah, dia langsung tak mengabaikan Allah dalam setiap saat. Segera dia dalam beribadat pada Allah, cepat-cepat. Sebab hati dia begitu. Bukan benda ni bukan boleh dibuat-buat, melainkan lahir daripada hati. Nah, kalau buat-buat sehari 2 boleh. Buat gopah-gapah, nak pergi makan, kawan kata, makan tengah ni. Tak boleh, aku nak mayang zuhur dulu ni, sekejap lagi nak masuk zuhur dah. Padahal 2 jam lagi nak masuk zuhur. Kata bagus lah ni. Lain macam sekarang ni. Memang abang yang buat-buat. Berapa lama boleh tahan? 2 hari. Hari ketiga tengok, tak ada. Kat pukul 4 suku baru nak semayang zuhur. Dia buat-buat. Dia kalau barang buat-buat, dia tak boleh kekal, tak boleh istiqamah. Nak buat-buat, nak tunjuk kat orang kita bagus, datang kuliah, boleh datang kuliah, memang boleh datang. Tapi lama kelamaan dah malas aku. Tapi kalau orang datang dengan hati, tak disuruh pun dia datang, tak diajak pun dia akan pergi. Sebab datang daripada hati dia. Hati itu yang menyebabkan jadi istiqamah dalam melakukan satu-satu perkara amal kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa nak kena jaga hati? Kerana hati adalah raja kepada seluruh anggota badan. Maksud apa raja pada seluruh anggota badan? Bergeraknya segala anggota badan ni bermula daripada arahan hati. Kalau hatinya betul, betullah tangannya memegang, betullah matanya melihat, betullah telinganya mendengar, betullah mulutnya berkata-kata, betullah kakinya berjalan ke tempat yang betul. Tapi kalau hatinya kona, mata pun kona. Nak tengok punggung orang. Telinga pun kona. Bukan nak dengar benda baik, dia kata benda baik buat apa, ngumpat-ngumpat sikit tak ada. Mulut pun kona, cakap tak elok. Tangan kona, nak ambil barang hak orang.
kaki kona. Nah, sebab apa? Sebab bermula hati. Jadi tengok perlakuan orang, kita boleh agak hati dia macam mana. Kalau perlakuannya jelek, itu menunjukkan hatinya jelek. Perlakuan yang elok menunjukkan hati yang elok. Gitu. Yang keempat, kenapa kena jaga hati? Kerana tempat simpanan semua sifat yang terpuji. Kerana di hati itulah tempat segala simpanan khazanah sifat-sifat yang terpuji duduk dalam hati. Maka bila di hati itu memiliki sifat-sifat yang terpuji, kita kena jaga dia, lindung dia, jangan sampai dihilang ataupun dicuri. Macam kita tak, kalau kita ada emas yang banyak, adakah kita nak cerita kat orang? Tak nak lah, sebab nanti orang rompak kita, naya kita kan? Jadi kalau kita ada emas banyak pun, kita buat senyap dah lah. Hanya kita dengan bini kita. Kadang-kadang bini pun tak tahu, sebab takut bini pula ambil. Kadang bini pun tak boleh percaya. Kadang kita seorang je tahu, dalam bilik kebal bawah tanah siap kan, kita simpan elok-elok emas kan. Ni pergi cerita kat orang, kata kampung kedai kopi sembang habis. Aku ada banyak, ada kat 5 kilo rasa jongkong emas. Cerita kan. Tak apa, kawan tu plan dah, siap lukis peta macam mana nak masuk rumah dia, nak pergi ambil. Cerita habis, tempat disimpan kat mana. Tu kata bengong. Siap bagi tahu password aku 5678. Nak siap kawan tu tanya balik, benda 7 apa tadi? 78. Ada bengong. Habislah rahsia. Jadi apa mak saya nak masukkan? Tapi kita dengar cerita saya sebut tadi, takkan macam tu Ustaz. Tapi ni dah yang berlaku, cuma dalam keadaan yang lain. Ada kita cakap, kita bagi satu benda, saya ikhlas ni Ustaz. Itu dia pecahkan rahsia ikhlas dia lah. Padahal ikhlas tu rahsia dia, hanya dia dengan Allah je yang tahu. Dia pergi pecah, habis ikhlas tu kena curi. Emas tu hilang. Nak hilang. Nak kita pergi cerita kat orang, tak payah cerita. Benda-benda yang baik-baik tadi, benda-benda sifat mahmudah tadi, cukup. Itu rahsia kita dengan Allah. Kita tawaduk, kita orang cakap bersangka baik dengan orang, tak payah cerita. Ni gigi saya tawaduk ni, siap buat persatuan tawaduk berwas. Kadang-kadang geng tawaduk jadi lingkup. Apa kebaikan kita, simpan sudah. Kita derma kat orang, tak payah cerita kan. Habis semua benda cerita. Tiang ni aku derma dulu kan. Ekon ni aku dulu tak mahal mana lah. Dulu dalam 1,500 satu ekon. Kira ada berapa, ada 4 aku bagi. Habis. Padahal benda tu rahsia, dia dengan Allah je tahu. Tiba-tiba dia pergi cerita, habis kan. Emas tu habis lah. Ibarat tadi lah, pergi cerita kat rumah ada emas, habis orang curi lah. Itu sebab dia kata hati tempat simpanan semua sifat yang terpuji. Maka jaga hati kita, jangan sampai sifat-sifat yang terpuji tadi hilang daripada hati kita. Maka penting kena jaga hati. Yang keempat. Yang kelima, kenapa kena jaga hati? Kerana hati tempat ilham dan was-was. Dua. Hati tempat ilham atau was-was. Tempat ilham macam mana? Dia ada satu malaikat, nama malaikat tu malaikat mulhim. Nama malaikat tu malaikat mulhim. Tugas dia memberi ilham. Kata guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, bila kita macam bangun tengah malam pukul 3-4 pagi, tiba-tiba terdetik di hati kita, alang-alang bangun nak terkencing, baik aku semayang tahajud 2 rakaat, semayang rengkah-rengkah pun jadilah. Jadi siapa yang suntik ilham tu? Malaikat mulhim tu lah. Dialah yang bagi kita ilham. Ilham ni maknanya suntikan untuk menggalakkan buat baik. Lalu tabung, tiba-tiba tersentuh di hati, aku ingat aku nak derma lah RM50. Itu malaikat mulhim lah tu kan. Tiba-tiba datang Pak Leh. Tahu Pak Leh? Pak Su dengan Pak Leh, dua kawan baik ni. Pak Su tu nafsu, Pak Leh tu iblis. Dia kacau ilham ni, mulhim ni. Kata, bo apa banyak sangat sampai 50. Nak bo RM1 dah. Nak 50 kata. Banyak sangat apa pergi beli ikan esok pagi. Bo RM1 je, bukan banyak-banyak. Nak sedap kan tu. Ustaz Syakir dapat 50. Kaya lah dia.
Nak hang penat-penat cari duit, bagi kat dia duit free-free. Sampai beli hailak dia sebiji. Paksu baliknya kerja tu. Kan? Habislah. Tu kata tempat ilham dan was-was hati. Kalau hati tu jaga elok, maka dia jadi tempat ilham. Ada je ilham datang nak buat benda baik. Ada je terniat nak buat benda baik, sehingga kan berlumba-lumba pula nak buat benda baik. Sampai gaduh nak bayar makan tu. Biar aku bayar. Aku hang jangan main-main. Aku tumbuk hang je. Aku bayar juga. Aduh. Nak sebab apa? Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba nak buat baik. Gitu dak itu buat senyap, buat main telefon. Tiba kawan tu balik daripada kaunter, bayar dah ke? Allah, bayar apa je? Awak tanya. Nak kawan dia kata memang bayar dah, aku bayar aku seorang. Kan? Awak tanyalah, lumbalah kita. Kan? Esok hari Jumaat, hari yang diganda-gandakan pahala. Buat baik hari Jumaat banyak-banyak. Alah, kalau kita belanja kawan-kawan kita, tak payah kata kawan, satu kedai kita belanja. Nah, berapa duit sangat habis sakat kedai kampung macam ni. Bukan hotel 4 bintang sampai 700-800 sekali makan. Ni berapa ringgit sangat je orang makan. Kan? Kata saya belanja semua. Tapi cek dulu dalam poket ada tak? Jangan cakap je. Cek tak ada. Kena basuh pinggan belakang dia lagi. Nak buat baik. Tapi janganlah riuh. Jangan hari ni saya belanja semua. Nak menunjuk pula. Tak senyap-senyap dah lah. Cakap tak apa, semua ni saya masuk bawah ni saya. Dah nak bayar cash tak? Hutang 5-5. Pasang minggu nak belanja orang tapi hutang. Baik. Balik kita tadi. Jadi 5 perkara itulah yang disebut kerana beberapa perkara tu, maksudnya 5 perkara. Tadi saya bagi tajuk-tajuk dia dulu 5 perkara tu. Kemudian kita nak kupas setiap satunya. Pertama yang bab pertama kerana kenapa perlu menjaga hati, yang tadilah kerana Allah SWT mengetahui apa yang terdapat di dalam hati. Allah tahu. Orang bila sebut sini, bila sebut Allah tahu apa yang terdapat di dalam hati, artinya ghairullah, selain daripada Allah tak tahu. Kan? Selain daripada Allah tak tahu. Siapa-siapa pun tak tahu. Orang duduk sebelah kita, duduk punya rapat, siap belaga bahu, belaga lutut dengan kita, duduk sebelah, dia tak tahu apa yang ada dalam hati kita. Padahal duduk sebelah, bini kita duduk tiap-tiap hari dengan kita, tak tahu apa yang ada dalam hati kita. Rupa-rupanya nak nikah satu lagi. Dia tak tahu. Walaupun kita simpan niat tu lama dah, dia tak tahu. Sebab duduk dalam hati. Tapi Allah tahu tak? Allah tahu. Dan Allah tahu memang tak boleh nikah satu lagi sebab tak layak lagi. Sebab tu Allah tak perkenankan. Kalau layak Allah bagi dah. Jadi benda dalam hati tak ada siapa tahu. Sehebat mana teropong lah macam mana bawah mikroskop ke apa, takkan boleh tahu. Hanya Allah. Saya kata kita manusia, malaikat pun tak tahu. Sebut dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, cerita tentang amalan satu orang hamba. Dia buat amalan hebat, semayang tahajud sampai berdarah dahi-dahi, kuatnya semayang, nak sungguh-sungguh buat amal ibadat ni. Malaikat pun berpuluh-puluh malaikat turun ke bumi nak angkat dia punya pahala sebab hebat sangat ibadat dia. Bawa naik langit pertama, lepas malaikat langit pertama pakat puji dia. Dia kata siapa dia punya amalan macam ni, punya dahsyat ni, hebat sungguh, kata. Sampai malam tak tidur, buat ibadat saja, zikir sampai cabut tali tasbih. Naik langit kedua, malaikat langit kedua pun semua pakat duk puji. Habis sampai langit ketujuh, semua duk pakat puji ni, semua duk sanjung dia. Hebatnya hamba Allah ni, amalan dia dahsyatnya, pahalanya menimbun-nimbun. Akhirnya sampai kepada Allah. Bila sampai kepada Allah, Allah kata dalam kitab Minhajul Abidin sebut, Allah kata angkat amalan ini, angkat pahala ini dan humban di atas kepalanya, campak ke atas kepalanya. Aku tak terima, kata Allah. Mardud, kata Allah, ditolak. Kenapa ditolak? Kerana dia buat bukan kerana aku. Kalian tak nampak di dalam isi hatinya, kalian hanya nampak isi zahirnya. Malaikat tak boleh baca hati kita, malaikat nampak luaran kita. Apa kita buat? Malaikat catat, roket atik catat. Semayang, bagus semayang. Dengar kuliah, bagus dengar kuliah.
Kan? Dia tulis zahir. Tapi dalam hati Allah yang tahu. Maka Allah kata campak balik ke dalam kepada kepalanya, mukanya, kerana aku tak terima. Dia buat bukan kerana aku, tapi dia buat kerana makhluk, kerana manusia. Dia semayang tahajud supaya orang kata dia warak. Dia semayang banyak-banyak supaya nanti kat dahinya ada tanda hitam, ada tanda sujud, supaya orang pandang dia orang hebat. Nah, dia berjuang sungguh-sungguh, ceramah berdekah-dekah, nak gini supaya dia mati esok orang kata dia ni mujahidin, supaya orang mati esok orang kata dia ni lah yang memperjuangkan agama. Dia nak namanya disebut-sebut. Sebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada 3 golongan yang akan dipanggil Allah nanti di padang mahsyar. Mereka ini yang akan dipanggil dulu. Nah, dalam ramai-ramai manusia, 3 golongan yang Allah panggil dulu. Siapa? Golongan pertama, golongan Quran. Dan Allah panggil, siapa di kalangan kalian yang menghafal Quran dan yang membacakan alunan Al-Quran? Keluar. Geng ni geng-geng qari semua ni. Nah, ulama ke tak kira lah siapa-siapa. Budak-budak tahfiz ke apa yang hafal Quran, yang ngaji Quran dengan taranumnya apa semua yang sedap-sedap keluar ni. Yang geng musabaqah Quran, geng tilawah Quran semua keluar. Kemudian Allah tanya, apa yang kalian buat semasa di dunia dahulu? Maka mereka pun jawab, wish ya Allah, kami baca ayat-ayat engkau ya Allah, kami sanjung ayat-ayat engkau. Habis mereka kata, Allah jawab, kadzabta, pembohong, pendusta, penipu, kata Allah. Kamu baca Quran sebab kamu nak menang pertandingan. Habis, kamu hafal Quran supaya orang gelar kamu hafiz. Kamu baca Quran gini sebab kamu nak bertanding-tanding, kamu nak tengok siapa sedap baca. Tapi ayat-ayat aku kamu tak letakkan pada tempatnya. Kamu tak tegakkan hukum yang aku tulis, yang aku sebut di dalam ayat-ayat aku. Betul tak? Tu para mufti, para alim ulama, mereka semua ada ayat Quran dalam kepala. Dan kenapa sampai sekarang hudud pun tak boleh buat? Takkan tak jumpa ayat tu? Betul tak? Betul tak betul? Macam takut je ni. Saya tanya betul ke tidak? Bukan saya suruh tentang siapa-siapa. Kita nak kita fikir. Kita fikir. Afala ta'qilun. Tidakkah kamu mahu berfikir? Fikir. Kan? Tak boleh nak buat. Undang-undang lain kita boleh ubah serta-merta. Tapi undang-undang Allah macam buat payah. Ni tak ni kenalah, ni tak kenalah, itu tak kenalah. Tak boleh nak buat yang payah-payah macam hudud potong tangan. Haramkan dulu arak. Kenapa tak boleh? Nah, kenapa? Payah sangat ni. Nah, mana pergi golongan-golongan yang mereka tahu. Tapi sibuk ke bertanding musabaqah gitu je lah, lawan antara negara tilawah. Dah hukum dalam ayat tu siapa nak tegakkan? Kita bukan bicara Malaysia saja, mana-mana negara dalam dunia pun tak kira siapa pun. Sebab tu Nabi kata di akhir zaman umat aku Qurannya sampai sini saja, kerongkongnya sahaja, tidak sampai ke hatinya. Maknanya maksud Nabi, Quran itu memang dibaca-baca tapi tidak diamalkan. Ni kita takut sangat ni. Kita berada di akhir zaman. Yang kedua, Allah panggil golongan-golongan alim-alim ulama. Ustaz ke tak kira lah, tok-tok guru semua panggil keluar daripada ramai-ramai manusia tu. Golongan alim ulama semua keluar. Yang ngaji pondok ke apa ke, yang buat kuliah ke apa, tak kira kuliah subuh ke apa ke, semua keluar habis. Ustaz-ustaz semua ni, tok-tok guru apa semua keluar. Allah tanya, apa yang kalian buat semasa di dunia? Wish, kami ajar orang ya Allah, kami bacakan ayat-ayat engkau pada manusia, masyarakat. Kami ajar tentang ilmu, bab semayang gitu gini. Habis cerita semua, Allah kata kazabta, pembohong, pendusta, penipu. Kamu mengajar sebab kamu jadikan dakwah itu sebagai kerjaya. Kamu nak cari duit je, kata Allah. Ni ramai ni, geng-geng ni. Berkira-kira tu. Sampul nipis lu baca kitab. Buat macam tak jumpa ayat. Tapi main tebal, tengok tu dia. Panjat atas meja tu kot. Semangat cakap. Ni berkira-kira dengan wang ringgit. Tempat pedalaman tak mau pi. Tempat grand-grand bandar je, KL je, masjid besar-besar je. Surau kampung tak mau pi.
Dia kata bukan bahagian dia. Saya kan selebriti, dia kata akan nak pergi surau kampung. Habislah ni rosak lah. Bermewah-mewah dan sebagainya. Kalau keperluan tak apa, takut dah lebih daripada keperluan dah pula. Habis jadi jadi habislah. Jadi Allah kata kamu ni bohong, kamu ni pendusta. Kamu mengajar ilmu aku ni bukan kerana nak menegakkan agama aku, tapi nak menegakkan harta kamu, nak mengkayakan kamu, nak memewahkan hidup kamu. Sedangkan agama aku susah, agama aku merana, kamu tak ada siapa, kamu duk sibuk dengan kamu tu. Habislah, jadilah. Itu golongan kedua dipanggil Allah. Golongan ketiga Allah panggil para syuhada, para mujahidin yang gugur syahid, mati berjuang. Macam-macam lah nama tokoh-tokoh perjuangan, gitu gini, pakat habis keluar semua. Atau Allah tanya, apa yang kalian buat di dunia dahulu? Mereka pun jawab lah, saya berjuang sampai nak mati, bercerai badan, putus tangan, putus kepala, saya berjuang sungguh-sungguh kerana nak menegakkan agama Allah. Sekali lagi Allah jawab, kazabta, kamu pembohong, kamu pendusta, kamu penipu. Kamu berjuang supaya anak cucu kamu akan sebut nama kamu sebagai perwira, sebagai pejuang. Kamu nak nama kamu disanjung-sanjung, kamu nak gambar kamu diletakkan sebagai tokoh perjuangan. Kamu nak orang nilai kamu, orang sanjung kamu, bukan aku, bukan kamu nak akan agama kamu diangkat, tetapi nak nama kamu yang diangkat. Batu kalau kita nak senarai lah kalangan alim ulama yang mati syahid dalam nak memerdekakan tanah air ni begitu ramai, tapi nama mereka tak disebut-sebut. Dan memang mereka bukan nak disebut pun, tapi yang kita banggakan nama orang lain. Sampaikan Tugu Negara pun, kita tengok Tugu Negara tu pakai seluar pendek. Bila pula tentera orang Islam tanah Melayu pakai seluar pendek? Siapa dia kat Tugu Negara tu? Siapa yang disanjung sebagai patung tu? Ulama tegur dah dulu, ni patung benda ni berhala. Buat juga. Sampailah ada gini. Macam mana kira? Ada. Habis macam-macam cerita. Tapi cerita yang saya sebut tadi bukanlah sampai tak ada siapa pun ulama yang betul, pejuang yang betul atau qari yang betul ada. Tetapi nak ceritanya ramai yang kecundang. Jadi maksudnya sini, jangan ingat bila kamu dah jadi qari, kamu dah jadi ulama, kamu dah jadi seorang pejuang, kamu confirm selamat. Belum tentu selamat. Setan licik, dia takkan biarkan. Mungkin dia dah putus asa nak ajak kamu pada maksiat yang besar. Minum arak kamu takkan minumnya, tikam nombeko takkan nak tikam, nak pakai kopiah atas kepala. Jadi dia takkan ajak kita buat benda-benda yang maksiat besar, tapi dia akan rosakkan hati kita tadilah dengan takabur, riak, nak menunjuk kat orang, macam-macam lah, supaya akhirnya amal kita haba'an mansura, menjadi debu yang berterbangan. Sebab tu kita kena jaga. Sebab Allah tahu isi hati kita. Kalau Allah tak tahu, tak apa, boleh kita cover, boleh kita sorok. Macam kita coverkan orang lah hari ni, kita boleh sorok pada orang. Lepas tu Imam Malik dia kata, habis dia mengajar, bila dia keluar, orang pun pakat salam, cium tangan dia. Kemudian sampai ke rumah dia menangis. Anak murid dia pun tanya, wahai guruku, kenapa engkau menangis? Kata Imam Malik, aku menangis kerana orang tak tahu bahawa Allah telah tutupkan, dipanggil nikmatus satar. Dari satu nikmat namanya nikmatus satar. Satar ni maknanya pelindung. Nikmat pelindung. Allah lindung, Allah tutup aib kita sehingga orang nampak kita bagus, nampak kita baik, kata Imam Malik. Tapi kalaulah orang ramai tu tahu perangai aku yang sebenar, nescaya mereka takkan cium tangan aku, tapi mereka akan ludah di tangan aku. Kata Imam Malik. Dah Imam Malik, bukan Haji Malik, Imam Malik. Imam Malik ni sampai riwayat kata tiap-tiap malam setiap kali tidur mimpi Nabi. Jadi takkanlah teruk perangai, takkan teruk macam tu. Mesti perangai dia baik, tetapi tetap dia merendah diri. Dia kata kalau Allah buka aib aku, nescaya orang tak nak cium tangan aku. Orang akan ludah tangan aku. Dan kalau Imam Malik orang ludah tangan kita, muntah terus. Itu maksud dia. Kita ni nampak baik depan orang sebab dipanggil nikmatus satar.
nama dia. Nikmatus satar ni satu nikmat yang Allah beri pada kita, Allah tutup aib kita. Sehingga kan orang nampak kita bagus ni. Pak Mat tu bagus dia tu. Oh, bagus dia ni, bagus. Orang nampak bagus sajalah. Dah takkan kita semua bagus, betul tak? Mesti ada benda yang tak bagus pada kita. Kita pun tahu diri kita. Kita lagi tahu. Apa yang tak elok, perangai jelek kita tahu kat rumah. Kan? Ada. Tapi benda tu Allah tutup aib. Depan orang kita buat Assalamualaikum Allah masalli sayyidina Muhammad. Selawat siap. Ada kat rumah tengok wrestling spender saja. Nak tahu Allah tutup aib. Sebab tu jangan kita selamba melakukan perkara dosa maksiat sehingga Allah angkat dah nikmatus satar. Allah bagi lagi nikmat satar tu kepada kita sebab Allah sayang dan Allah kesian kat kita. Maka kita syukur dan kita rasa bersalah. Ya Allah, janganlah buka aib aku. Atas salah silap aku silap ya Allah. Nah, aku cuba untuk tak ulang lagi. Aku cuba ya Allah, tapi janganlah kau buka. Kalau kau buka, habis segala-galanya. Habis segala-galanya. Tuan-tuan, kalau Allah buka lah aib saya, tak payah kata surau pada polis, satu beruah ni tak panggil saya dah. Tak payah panggil Ustaz Syakir tu. Perangai. Aku tahu dah. Aku skodeng rumah dia. Habis. Nampak? Macam-macam lah. Habis lah. Aduh. Kan? Habis kita. Jadi bila Allah dah tutup aib kita, kita janganlah selamba buat jahat lagi. Allah dah tolong tutup. Kan? Lepas tu jangan kita buka pula. Jangan bangga buat jahat. Jangan bangga. Buat benda jahat kita pernah buat dulu-dulu, rahsiakan sudah. Hanya Allah saja yang tahu. Biar jadi itu salah satu hitam putih dalam kehidupan kita, sejarah hidup kita. Tak apa dah. Tapi tak payah cerita kat orang. Ni cerita habis. Nah, saya ni ustaz, nampak je tua-tua macam ni. Muda dulu ustaz. Saya tiup orang sampai mati tu. Tiup baru ustaz. Saya terajang orang. Dulu kat beruah ni saya paling jago sekali Gusti. Saya tak boleh. Nak jumpa orang saya tumbuk je, tak kira siapa. Rasa hebat sangat tu. Nak hebat nak pergi mana sangat. Jangan dibuka aib. Kadang-kadang kita buka aib. Itu kan aib. Apa nak dibanggakan? Jadi gangster, jadi jahat kan aib. Apa nak cerita kat orang? Senyap dah lah. Biar nampak kita lembik itu tak apa dah. Dah. Kita ni pegang gini. Orang kutuk peribadi kita buat lembik lah. Buat tak layan gitu je. Buat bodoh. Macam malah layan ni. Kata bengak ni, biar aku bengak. Tu tak bengak, tak apalah. Biar gitu, jangan layan. Tapi bila dia sentuh agama kita, dia sentuh Allah, dia sentuh Islam, dia sentuh Nabi Muhammad, mati pun kita sanggup. Pegang gitu. Nampak? Yang tu kita lompat. Biar kita menjerit pun tak apa. Sebab itu yang ada dalam hati kita. Bukan diri kita. Kita terbalik. Bila orang kacau hidup diri kita, peribadi kita, baru nak mengamuk. Bila orang sentuh agama, senyap. Orang kutuk Allah, senyap. Orang kutuk Nabi pun senyap. Tapi bila orang ambil tanah dia, mengamuk, keluar parang siap. Masjid ada rumah Allah, kena rampas tanah, dia buat tak erti. Baca surat khabar itu, tanah wakaf kena ambil. Gitu je. Buat bahasa cicak gitu. Tak rasa apa-apa. Padahal kan tu rumah Allah tu, patut kita kena ada rasa marah juga. Orang buat himpunan, kita hadir sebagai tanda tunjukkan izzah bahawa Islam bersatu dalam mempertahankan rumah Allah. Patut itu. Dia tak kisah dia. Tapi kena batang hidung dia. Tanah sejengkal je orang termasuk tanah dia, ngamuk satu kampung. Aduh, jangan macam tu. Jadi kita jaga hati kita. Kerana Allah SWT berfirman, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Artinya, dan ingatlah Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Ingat, Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu. Makna kata lain pada ayat ni, mafhum mukhalafah dia, kamu tak boleh sorok apa saja yang terlintas di hati kamu. Sebab tu ini ilmu tasawuf. Kalau ilmu fiqh, ulama fuqaha, dia kata betul dah, daripada hadis juga dia ambil, tak kata salah. Tapi ini dipanggil kategori iman. Betul, dalam hadis ulama fiqh kata orang yang nak buat benda baik, dia niat nak buat benda baik, dia dapat pahala niat nama dia.
Kemudian dia pun buat benda baik tu, dapat lagi pahala. Pahala buat. Tadi pahala niat, ni pahala buat, 2 pahala situ. Tapi kalau dia niat nak buat benda jahat, Allah tak beri lagi dosa. Tangguhkan dulu. Kan? Tak diberi lagi dosa sebab dia niat saja nak buat. Tapi bila dia buat jahat tu baru dosa. Jadi satu je dosa. Jadi kalau dia niat nak buat jahat, walau 1000 niat pun nak buat jahat, tapi satu pun tak buat lagi, tak dosa. Tak dosa lagi. Kan? Itu dari segi fiqh. Betul lah tu, tak salah. Tapi bila kita upgrade sikit kepada pengetahuan kita dalam bidang tasawuf, macam ni, betul, memanglah Allah tak hukumkan kamu dosa dengan sebab kamu hanya baru niat. Tapi ketahuilah, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu isi hati kamu. Maka kata ulama, takkah kamu segan kepada Allah? Takkah kamu malu pada Allah? Walaupun kamu belum buat jahat, tapi niat kamu sudah nak buat jahat. Kamu tak malu dengan Allah? Itu tasawuf. Dia lebih dalam, dia lebih jaga, dia lebih dipanggil ihtiyat, berhati-hati. Sampaikan dalam hati pun kita kalau boleh tak nak, walaupun Allah tak hukumkan dosa baru niat nak buat jahat, tapi malu pada Allah. Sebab Allah tengok kita berkopiah, janggut, berjubah, berserban, tapi niat hati jahat, tak malu dengan Allah. Orang tengok pakaian bukan main bagus, rupanya hati jahat. Jadi lintah kat hati pun tepih cepat-cepat. Astaghfirullahaladzim. Tolak. Astaghfirullah. Apa salah aku niat macam ni? Tak baik. Astaghfirullahaladzim. Kan? Lalu-lalu tabung, terniat hati nak ambil duit tabung. Derma dah lah kedekut, tapi nak ambil duit. Dia kata sat gigi belakang bilik air, ambil kan? Tapi tak buat lagi. Dia pun astaghfirullahalazim. Apa salah aku niat nak ambil duit tabung? Jangan tamu. Tak baik. Tolak tepi. Jadi kalau kita duduk-duduk saja, tiba-tiba kawan kita astaghfirullahalazim, ada niat jahat lah tu. Nampak? Apa benda dia nak buat ni? Nampak? Tapi tak apalah, sekurang-kurang dia lawan hati kita yang kadang-kadang terlintas benda-benda tak baik. Sebab tu kadang-kadang alim-alim ulama, wali-wali Allah, tok-tok guru, padahal alim dah, warak pula tu, amalan banyak, tapi tak lekang mulut dia dengan istighfar. Sikit-sikit istighfar, astaghfirullahalazim. Sebab dia nak jaga hati, nak bagi hati tu sentiasa bersih aja. Jangan ada benda-benda tak elok. Tepih. Macam air lah, lagi banyak kita tapis, lagi pure yang keluar. Betul tak? Jadi istighfar ni ibarat penapis. Kita banyak-banyakkan istighfar, maka tapih. Jadi hati kita tu akan jadi akhirnya betul-betul pure, yang betul-betul suci, yang betul-betul bersih, insya-Allah. Dah insya-Allah tu fahamlah maknanya, habis Dan sikit lagi ada bawah ni. Oleh itu dia kata, hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kejahatan yang ada di dalam hati kita. Situ. Berhenti situ nah. Dan nanti kita akan sambung daripada yang kedua tu. Dan yang kedua, kerana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Berhenti kat situ. Yang kedua. Boleh lah? Tak apalah. Kan? Ilmu tasawuf ni dia begini. Ilmu tu senang, nak amal tu payah. Saya cakap aja, nak buat pun tak reti juga, susah juga. Tapi kita cubalah. Macam ilmu tasawuf ni, kita belajar abad ni, jaga hati. Cakap senang, tapi nak amal, saya yang tukang cakap pun payah juga. Kadang-kadang bila kita baca kitab, kena kat diri sendiri balik. Kan? Dalam hati kita bercakap, aku baca ni kena kat aku juga ni. Memang itulah tujuan baca kitab. Bukan kita nak ajar orang je, tapi lebih kepada nak ajar diri sendiri. Ada pun orang lain tompang dengar, kan? Dia gitu. Jadi tak apalah benda, sebab syurga bukan barang murah. Syurga bukan barang senang, barang payah, barang susah. Maka struggle lah kita nak mujahadah sungguh-sungguh berlawan hawa nafsu ni. Ada orang tanya kat saya, Ustaz, sampai bila nak lawan hawa nafsu? Sampai mati, takkan selesai. Walaupun mu dah jadi ulama pun lagi kuat hawa nafsumu, kan? Lagi dahsyat hasutan iblis. Jangan ingat
kita duduk makam tinggi dah, jadi tok imam ke, jadi apa nama pengurusi masjid ke, jadi apalah, tak kira lah jawatan kita yang hebat, jadi tok guru ke, jadi apa ke, jangan ingat kita dah makin mudah, rupanya lagi susah. Lagi berat, lagi berat, lagi berat, lagi berat. Dan ujian dia lagi dahsyat, lagi dahsyat, lagi dahsyat. Nah, lepas tu kita kena berhati-hati, kena berjaga-jaga sentiasa. Kan? Tak kira siapa pun. Baik. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga dapat sedikit sebanyak manfaatnya. Tak dapat banyak pun, sikit pun jadilah. Dan kemudian kat luar sana ada sedikit produk perniagaan. Saya pun dah lama tak berkuliah di sekitar Beruas. Jadi rasanya banyak barang yang tak dapat nak beli lagi. Jadi habiskanlah barang malam ni. Yang kodor balik yang dulu-dulu tu. Banyak saya ponteng. Kata SM, ustaz kuat ponteng ni. Bukan ponteng, kadang-kadang bertembung. Lepas tu kadang-kadang kita ada program tempat lain, balik tak dan sebagainya. Kan? Makin tambah pula. Ingat PKP ni makin kurang, tapi makin tambah juga kerja-kerja apa ni lah, perjuangan dan sebagainya lah, insya-Allah. Jadi cukup-cukuplah sekadar tu pada malam ni. Insya-Allah kita dipertemukan. Insya-Allah kalau tak ada apa-apa, esok saya di Pulau Meranti. Kalau ada kesempatan boleh kita bersama. Kita di sana kita baca kitab Anak Kunci Syurga. Insya-Allah. Sampai yang tak ada lagi anak kunci tu bolehlah try ambil kat sana. Sebab baca kitab tu anak kunci syurga. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang baik datang daripada Allah, dan segala kurang itu silap saya sendiri dari segi adabnya. Adapun hakikatnya kullu min indillah, setiap sesuatu semuanya daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.